Sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ni saya ada cerita pasal warna, tentang hijau yang kaitkan dengan kehidupan kita sebagai manusia dan diberikan dan ada kaitan dalam kehidupan kita. Hari ini saya nak bawakan satu lagi kehidupan yang ada kaitan dengan Islam, dan Islam itu tidak lari daripada kehidupan kita yang alami ataupun alam semula jadi, iaitu membuat satu perkara, semua perkara yang kita lakukan dalam bentuk yang sederhana, yang sederhana. Dia sederhana ni banyak faedah dia, kan? Banyak faedah dia. Kalau tuan-tuan tengok air hadas kecil tuan-tuan tu, pernah tengok tak? Hadas kecil tahu kan? Pernah tengok tak? Mana kita buang air tu, air kencing tu, kita pernah tengok tak? Ke semua jijik? Dia sebenarnya kena tengok. Tu tak. Begitu juga dengan kita buang air besar. Tuan-tuan pernah tengok tak? Tak tengok? Rugi tak tengok. Dia menentukan hidup dan mati tuan-tuan semua. Sebab apa? Warna pada air besar dan air kecil tersebut menunjukkan apa yang kita lakukan semalam, dan kita boleh mencegah untuk hari esoknya. Contohnya, air kecil tersebut jika terlalu cerah sangat, mana dia semalam minum air masak terlalu banyak, mana dia keluarkan air kencing dia tu putih je. Itu pun tak bagus. Sebab apa? Dia tak ada colour. Mana dalam badan dia terlebih air. Terlebih air dalam badan pun tak begitu bagus. Kalau dia tengok kuning macam air oren, fresh oren tu, itu pun tak bagus. Sebab apa? Kurang air dalam badan. Jadi hari tu dia kena minum air untuk cover balik, seimbangkan balik tubuh badan dia. Dia kena colour dia tu antara cerah dan kekuningan. Itu warna yang seimbang. Lepas ni kena praktis lah tengok. Baru kita tahu aku ni semalam kurang minum air, kena minum air. Jadi kita sihat lah, kita sihat dan kita dapat menjalani hidup yang lebih baik. Betul juga colour buang air besar. Tu kaji sendiri lah, tak cerita kat sini. Kan ada yang tak makan tengah hari. Okey. Kemudian sahabat Allah SWT banyak, kalau kita kaji banyak satu persatu. Contoh lagi macam orang-orang muda suka pakai benda yang sempit-sempit, lelaki ataupun perempuan, kan? Dia jadi trend, kan? Dia jadi trend. Tapi jarang orang Melayu ataupun kita sebagai orang Islam memikirkan apa yang kita pakai. Dia tengok pakai sempit ni nampak glamour, dia pun pakai, kan? Tapi hakikatnya orang yang buat pakaian-pakaian tersebut dikaji oleh orang mereka sendiri, mana orang barat sendiri. Dia selepas dia buat pakaian-pakaian macam tu, mereka kembali berfikir. Saya tengok dalam satu rancangan, kalau pernah tengok, nama Dr. Oz. Bukan Dr. Oz, Oz, O-Z. Dia kaji balik kenapa orang barat suka pakai pakaian yang ketat-ketat. Bila dia kaji, akhirnya dia mendapati bahawa dia memberikan efek yang cukup tidak baik, kesan tak baik lah, terutama pada pinggang dan juga peha, untuk lelaki dan perempuan. Dia ada efek dia. Jadi dia kata kena pakai yang longgar-longgar. Jadi Islam dah lama dah anjur pakai pakaian longgar-longgar ni. Kena jangan ketat-ketat sangat. Sampai kalau tengok, kalau orang lelaki tu kat tengah-tengah jalan tu, kalau pakai seluar yang apa, yang jeans yang ketat sangat tu, kan? Tengok dia jalan pun macam susah nak jalan, kan? Bila nak duduk, nak bangun, dia beri efek sebenarnya. Tak pergi kita lagi orang perempuan, dia ada efek. Jadi Islam dah anjur kesederhanaan, maknanya pakai yang longgar-longgar. Jadi barat sendiri akhirnya mengakui bahawa itu yang terbaik. Satu lagi, dia kaji subang. Orang perempuan suka pakai subang. Jadi trendnya orang perempuan makin lama subang ni suka makin besar, anting-anting tu makin besar, kan? Itu pun tidak baik, tak seimbang untuk telinga. Telinga ni kecil je, tiba pakai subang ni besar, makin besar. Jadi memberikan efek kepada telinga. Jadi sebab tu kalau subang terbaik adalah yang sederhana, kecil. Kalau kita tengok pergi majlis-majlis, kalau suka pakai besar-besar semua, kan? Efek. Maknanya Islam sekali lagi membuktikan bahawa yang sederhana itu yang terbaik. Kasut, kan? Kasut, kalau perempuan tu, dia ada kasut yang tumit tinggi tu, yang meluncur.
itu pun tidak baik untuk kesihatan. Sebab apa? Dia memberi tekanan kepada tumit kaki. Jadi kasut yang terbaik adalah kasut yang tebal dan sederhana, mana dia tidak tinggi dan luncur. Kalau kau tengok, kalau trend hari ini dia pakai sampai luncur kan, dia kasut tumit tinggi tu, dia berjalan tu betul-betul macam nampak tiang daripada belakang. Dia sebenarnya dia menyakiti badan dia setiap hari. Walaupun orang kata cantik, tapi dia menyakiti tubuh dia. Dia tak tahu. Di Islam dah ajar, maknanya kesederhanaan. Maknanya kalau dia tahu konsep kesederhanaan, dia takkan pakai benda-benda macam tu, walaupun orang kata cantik. Sebab apa? Dia menyakitkan tubuh badan dia. Jadi tak susah sebenarnya beramal dengan Islam. Dan Islam selalu menunjukkan yang terbaik. Jadi sebab itulah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala, bila Islam itu mengajarkan kepada kesederhanaan, dia memberikan kebaikan kepada kita. Antara yang lain, bila seorang itu terover kan, kita selalu akan terover ketika majlis-majlis. Baru ni keluar daripada paper, ada artis-artis kita ni boleh pakai skirt dan sebagainya, ataupun terover dengan hanya alasan saya hanya mengikut tema. Tema majlis. Tema majlis macam tu dia pakai itu, saya tak, mana dia ikut tema. Tak ada masalah. Sedangkan perkara itu adalah over kan? Over mana terlebih pada kesederhanaan. Maknanya kita kena elakkan, maknanya orang majlis dan sebagainya jangan terlalu terover. Over tu tak apa baik kan? Tak apa baik. Sebab itulah kita boleh buat kesimpulan bahawa apa lagi yang over? Macam-macam over kan? Kesimpulan bahawa yang asli lah kan. Contoh kita pakai kasut biasa tu asli. Kita tengok air kencing kita normal tu asli. Kemudian kita kena kembali kepada minum air dan sebagainya. Kita berpakaian dengan pakaian yang tak over, itu asli dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa alam ni Allah Ta'ala jadikan dengan keadaan yang asli, maka itulah kesederhanaan. Sebab tak sarapan lagi, dia pun dah over, tak ikut dia punya time. Jadi itu yang terbaik. Sederhana, asli itu sederhana, dan sederhana itu adalah yang paling cantik sekali. Satu kadang kalau kita tengok ada orang tu, kita tengok setiap hari dalam keadaan biasa dia dah cantik. Tiba satu hari tu dia tokok tambah pada diri dia. Macam-macam lah dia buat kat diri dia. Dia tokok tambah. Kita tengok ini orang lain ni, tak macam orang yang kita tengok. Kadang lebih teruk pada keadaan asal dia. Asal dia dah baik dah nampak elok. Sebab itulah orang-orang yang dia tak yakin pada diri dia, dia sentiasa menambah-nambah pada diri dia. Sebab apa? Dia tak yakin yang keaslian yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Allah Ta'ala bagi pada kita ni mana asli, dah sederhana, dah cantik. Tak perlu nak tambah-tambah dah. Bila kita tambah tu jadi tak cantik tu. Mungkin orang yang kata cantik, tapi dari sudut hukum alam semula jadi tu, dia tak nampak cantik. Jadi itulah, mudah-mudahan jadi cukup pada pagi ni. Kita kembalilah kepada alam semula jadi. Lepas ni boleh pakat-pakat masuk bilik air tu, kenal lah air anda, warna air anda sendiri, supaya kita boleh cover. Kan kalau kita sakit tu sebab apa? Kita tak tengok. Bila dia dah oren tu, oren hampa lah dia dah hitam. Dia macam tu. Sebab apa? Dia tak minum air langsung, asyik minum air manis ataupun air yang berwarna saja. Air masak tak pernah minum, dan dia tak pernah check pun warna air dia, menyebabkan dia tak dapat nak cover. Dan akhir tu dah kena diabetes, kena apa semua. Tapi kalau dia kena air warna, dia tahu hari ni terlebih warna ni, aku kena kurangkan, minum air lebih sikit. Ni putih sangat ni, aku minum air manis lebih sikit. Macam tu. Jadi Allah Ta'ala dah bagi tahu kita punya cara kehidupan kita yang sihat melalui tubuh badan kita sendiri. Itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah SWT. Kalau kita kenal diri kita, kita kenal Allah SWT. Aku liqali hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah As.